Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Haren Teji Mutusin. Berita-berita utama malam ini. PMKS memerlukan sinergi dari pihak-pihak berkepentingan dalam membantu memastikan ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan. Perhatian serius dan menyeluruh diperlukan bagi pembangunan belia selaku generasi penerus. Segenap lapisan rakyat dan penduduk daerah Temburong merafakkan sembah kesyukuran atas keberangkatan Kebawah Dulia Maha Mulia bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Keberangkatan baginda itu menjadi manifestasi raja untuk rakyat dan rakyat untuk raja. Sorotan Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong mengimbas kembali detik-detik manis sepanjang majlis tersebut berlangsung. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Pendekatan senegara penting dalam memastikan negara Brunei Darussalam dapat mencapai matlamatnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat menjelang tahun 2035. Justru, golongan belia perlu memiliki pelbagai kemahiran termasuk keusahawanan bagi meningkatkan taraf hidup. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Dulia Maha Mulia ke-78, Berita Perdana malam ini membawakan laporan khas mengenai sinergi dalam semua usaha yang dilaksanakan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bagi mencapai taraf hidup yang tinggi. Nadira Haji Omar membawakan laporannya. We like to see businesses grow and thrive, and thus contributing to the overall prosperity and sustainability of Brunei Darussalam. We can continue creating the good jobs for the population and to provide the necessary trainings to upgrade their skill. Bekerja dengan pengalaman sendiri dan tidak bergantung kepada pekerjaan kerajaan. Sebagai pemacu perubahan, belia perlu memanfaatkan kemahiran yang dimiliki untuk lebih mandiri. Ini termasuk dalam meneroka peluang-peluang menjana pendapatan sekaligus dapat membantu memantapkan ekonomi. Nampaknya ekonomi negara kita ni akan sedikit akan berkembang. Di sini belia-belia itu tidak akan bergantung sendirinya untuk menunggu pekerjaan tetap. Namun ini adalah walaupun sampingan, namun adalah membantu juga untuk belia-belia ini untuk memapankan ekonomi mereka sendirilah. Selain itu, penerapan konsep celik kewangan di peringkat awal boleh melahirkan individu dan masyarakat yang memiliki sikap ingin maju serta mendorong mereka meningkatkan taraf hidup. We believe that the promotion or promoting financial literacy is very important. We do empower individuals to make the right decisions, informed decisions, and build a sustainable future for themselves. By collaborating with the community and government agencies, we seek to help individuals and also business to achieve financial success. Penyediaan ekosistem yang holistik seperti kemudahan dan infrastruktur serta pemberian perlindungan sosial bagi semua juga antara tumpuan bagi meningkatkan kualiti kehidupan. Mereka ini adalah diberikan satu gelakan oleh pihak agensi kerajaan dan juga pihak swasta juga, macam seperti National Chamber of Commerce ini dapat membantu menggunakan network yang kita ada supaya mereka ini akan dapat berdikari dengan lebih maju dan mantap. Dalam memastikan taraf kehidupan rakyat yang tinggi melalui ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana memerlukan sinergi dari pelbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mencapai PMKS yang mantap ini, it must be an interaction or synergy between internal factors and external factors. That's why in economic blueprint benar-benar mentionnya is all connected. Private sector, government sector, the people, so they all are connected in order for us to achieve our vision 2035. Bagi pengusaha tempatan pula, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki belum memadai bagi memastikan kelangsungan perusahaan mereka tanpa sokongan dan perancangan rapi. Perancangan jangka masa pendek ialah untuk mengumpul modal dan membangun sendiri industri kami dengan sempurna dan lebih baik, dan pada masa akan datang kemungkinan kami dapat mengekspor furniture kami ke luar negeri. Dengan kemunculan lebih ramai usahawan tempatan yang berjaya, ia boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan sekaligus membantu mempelbagaikan ekonomi negara dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Persembahan bercorak keagamaan memeriahkan pentas perayaan di ke-44 daerah semalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Dulia Maha Mulia ke-78.
Pentas perayaan di Ibu Negara diserikan dengan acara seumpamanya yang dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam. Antara pengisian persembahan selawat, tausyih, bicara berirama, Khalifah Tersohor Bumi Darussalam, nasyid dan persembahan hadrah. Ramai juga berpeluang mengikuti kuis interaktif. Hadir Awang Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tapi saya percaya pengunjung-pengunjung sini semuanya pintar-pintar. Pintar. Jadi Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Belait dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Perempuan PKP Daerah Belait mengadakan pertandingan nasyid di pentas perayaan Tamu Tudung Saji Kuala Belait. Pertandingan disertai 6 kumpulan. Pentas perayaan daerah Tutung disemarakkan dengan Malam Puisi B2K. Persembahan merupakan anjuran Badan Kesenian dan Kebudayaan B2K Daerah Tutung. 2 kategori dipertandingkan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Temburong, pentas perayaan diisi dengan pertandingan nasyid belia dan belia wanis masjid daerah berkenaan. Pertandingan bertujuan untuk menjadi wadah ilmu bagi mewujudkan interaksi dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan peserta sekaligus meningkatkan syiar dan dakwah melalui nasyid. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-78, sembah ucapan selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan Majlis Raja yang disayangi. We are from BIBD wishing Your Majesty a happy 78th birthday. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Kami, guru-guru dari Sekolah St. James Kuala Belait, ingin merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia yang ke-78 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan usia baginda dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih. Kami dari IBT School of Hospitality and Tourism ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Tuan Patih. Selamat ke bawah Duli Tuan Patih. Kami pelajar Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bukia merafak sembah selamat menyambut Hari Keputeraan ke-78 tahun ke hadapan majlis ke bawah Duli Tuan Patih. Semoga sentiasa dikurniakan kesehatan yang berkekalan. Amin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. UBD dan Universiti Kagawa Jepun berkongsi komitmen untuk memajukan pendidikan perubatan dan penjagaan kesihatan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Belia merupakan generasi penerus yang bakal mewarisi tanggungjawab untuk memimpin dan memajukan negara. Sehubungan dengan itu, pembangunan belia perlu diberikan perhatian yang serius dan menyeluruh. Pembangunan belia perlu dilihat dari pelbagai aspek, bukan sahaja dari segi akademik dan ekonomi, tetapi juga dari sudut spiritual dan moral. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Belia Siaga Masa Depan. Maka untuk melahirkan para belia Brunei yang cemerlang dan berakhlak mulia di era globalisasi
yang serba mencabar ini ialah dengan memberikan mereka pertama pendidikan yang holistik. Pendidikan bukan sahaja tentang pencapaian akademik tetapi juga meliputi pembangunan saksiah dan akhlak. Belia perlu dibimbing dengan ilmu pengetahuan yang lengkap termasuk ilmu agama. Kedua, penglibatan dalam aktiviti sosial dan kemasyarakatan. Belia perlu didorong untuk menyertai pelbagai aktiviti yang bermanfaat kepada masyarakat. Ketiga, sokongan daripada institusi keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah institusi asas dalam pembangunan belia. Sokongan dan didikan daripada ibu bapa sangat penting dalam membentuk pribadi belia yang unggul. Selain itu, masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan belia. Perkongsian yang kukuh dan usaha kolaboratif antara Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Kagawa Jepun melibatkan usaha memperkasa pelajar dan pertukaran kaki tangan, kerjasama penyelidikan perintis serta berkongsi komitmen untuk memajukan pendidikan perubatan dan penjagaan kesihatan. Inisiatif tersebut bukan hanya meningkatkan akademik dan pertumbuhan profesional para pelajar dan fakulti tetapi juga menyumbang kepada komuniti perubatan global. Perkara itu dikongsikan oleh Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD semasa program Sekolah Perubatan Musim Panas Antarabangsa ISMS ke-14. 7 pelajar Fakulti Perubatan dari Universiti Kagawa menyertai program diadakan di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah UBD. Tahun ini, institut berkenaan meneruskan program pertukaran tahunan pelajar dengan Universiti Kagawa selepas berehat selama 5 tahun akibat pandemik COVID-19. Program diharap dapat mengukuhkan jalinan antara komuniti perubatan di negara Brunei Darussalam dan Jepun. Program 3 minggu menawarkan para peserta peluang untuk merasai kehidupan pelajar di UBD, budaya dan tradisi Brunei sambil mewujudkan persahabatan antarabangsa dan meningkatkan kemahiran komunikasi. Tahun ini juga bertepatan dengan ulang tahun ke-20 kerjasama antara UBD dan Universiti Kagawa. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah sempena sambutan Hari Kemasyarakatan ke-16. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan di Anggrek Desa Brakas. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, dan Dayang Nur Azrina binti Haji Sarbini, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Antara lain tujuan majlis meraikan ahli-ahli persatuan yang telah terlibat dalam pelbagai kegiatan khidmat masyarakat dan mempromosi budaya berkhidmat kepada masyarakat. Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memaklumkan sebagai langkah tambahan sekuriti dan keselamatan, kawasan dalam lingkungan 5.56 km di beberapa lokasi yang disenaraikan adalah diisytiharkan sebagai kawasan ruang udara terhad pada 29, 30 Julai dan 4 Ogos. Bagi daerah Brunei dan Muara di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin pada 29 Julai. Sementara di daerah Belait di Padang Bandaran, Jalan Sultan Kuala Belait pada 30 Julai, manakala pada 4 Ogos di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin bagi daerah Brunei dan Muara. Di bawah pengisytiharan tersebut, pesawat-pesawat termasuk drone tidak dibenarkan beroperasi di ruang udara tersebut kecuali yang mendapat keizinan.
Kegagalan untuk mematuhi peraturan dianggap sebagai pelanggaran undang-undang dan peraturan-peraturan negara Brunei Darussalam di bawah Seksyen 51 Perintah Penerbangan Awam 2006. Standard Chartered Securities Brunei Berhad telah melancarkan keupayaan pemprofilan risiko pelaburan dalam aplikasi mudah alih yang membolehkan pelanggan sedia ada mengemas kini profil pelaburan pelanggan mereka. Proses profil pelaburan pelanggan ialah langkah pertama yang penting untuk pelanggan sebelum membuat pelaburan dengan Standard Chartered Securities. Dengan melengkapkan pemprofilan, pelanggan akan dapat menilai risiko dan menentukan pilihan pelaburan masing-masing. Proses tersebut sebelumnya dilakukan secara fizikal melalui borang. Dengan keupayaan pelaburan baharu secara dalam talian, pelanggan boleh melakukan pemprofilan pada bila-bila masa mengikut keselesaan dan boleh mengakses rekod lampau mengenai pemprofilan mereka. Tiga atlet negara bagi acara renang dan larian menyertai Sukan Olimpik Paris 2024, satu tamasya sukan paling berprestij di dunia. Pada 28 Julai, Awang Zekechan Ziyoi akan menyertai acara renang bagi kategori backstroke atau kuat lentang 100 meter. Pada 3 Ogos, acara renang bagi kategori freestyle atau gaya bebas 50 meter bakal disertai oleh Dayang Hailey Wong. Pada hari yang sama, seorang lagi atlet negara, Awang Muhammad Nur Firdaus Rashid bin Haji Muhammad Idris akan turut serta dalam acara larian 100 meter bagi lelaki.